Selamat sejahtera, Cikgu Sabrina. Saya Divianti dari kelas 2 Gamma. Hari ini saya akan membentangkan tentang sejarah bab 3, iaitu sosio budaya masyarakat kerajaan alam Melayu. Subtopik bab 3, 3.1 Bahasa dan Tulisan, 3.2 Persuratan, 3.3 Seni Bina dan 3.4 Struktur Sosial. 3.1 Bahasa dan Tulisan. Kerajaan yang pertama merupakan Kerajaan Funan. Bahasa Sanskrit adalah bahasa utama Funan. Buktinya adalah batu bersurat Funan bertarikh abad kedua. Tulisan Funan berasaskan tulisan orang Ho yang menggunakan tulisan orang India. Funan menggunakan kalender Saka dari India. Gambar tersebut menunjukkan gambar batu bersurat Funan. Kerajaan yang kedua merupakan Kerajaan Champa. Bahasa Melayu Champa dan bahasa Sanskrit digunakan oleh Champa. Buktinya adalah penemuan batu bersurat dalam kedua-dua bahasa. Champa menggunakan tulisan Pallava dan tulisan Champa kuno. Buktinya adalah tulisan Pallava. Penemuan inskripsi pada abad ke-6. Inskripsi tersebut ditulis oleh Raja Sampuwarman. Bahasa Melayu Champa menjadi bahasa utama seiring dengan perkembangan tulisan Jawi disebabkan oleh perkembangan agama Islam sejak abad ke-8. Gambar tersebut menunjukkan batu bersurat berbahasa Melayu Champa tertua abad ke-4 dan tulisan Pallava. Kerajaan yang ketiga merupakan Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu merupakan bahasa utama Sriwijaya. Bahasa ini menerima pengaruh bahasa Sanskrit. Buktinya adalah penemuan batu-batu bersurat, kedukan bukit, kotak kapur, telaga batu dan talang tua. Batu-batu bersurat tersebut ditemui di Sumatera pada abad ke-7. Batu bersurat talang tua, lihat gambar, ditulis dalam bahasa Melayu dengan pengaruh bahasa Sanskrit menggunakan tulisan Pallava. Sebahagian inskripsi pada batu bersurat talang tua merupakan pada tahun Saka 606. Pada saat itulah taman yang dinamakan Sri Kshetra dibuka di bawah pimpinan Baginda Sriwijaya Nasa. Niat Baginda semoga yang ditanam di sini seperti pokok kelapa, pinang, nipah, sagu dan pelbagai pokok buah-buahan dapat dimakan hasilnya. Kerajaan yang keempat merupakan Kerajaan Angkor. Bahasa Sanskrit dan Khmer digunakan oleh masyarakat Angkor. Buktinya adalah penemuan inskripsi pada dinding candi. Terdapat dua jenis tulisan yang ditemukan pada dinding candi, iaitu tulisan Pallava dan tulisan Khmer. Gambar tersebut menunjukkan tulisan Khmer. Kerajaan yang kelima merupakan Kerajaan Majapahit. Jawa kuno merupakan bahasa utama Majapahit. Tulisan Kawi merupakan tulisan yang digunakan oleh Majapahit. Buktinya adalah penemuan inskripsi dan persuratan bertarikh abad ke-14. Majapahit mula menggunakan huruf Arab selepas tersebarnya agama Islam. Tulisan Pegon merupakan tulisan yang menggunakan huruf Arab untuk menulis bahasa Jawa. Gambar tersebut menunjukkan tulisan Kawi dan tulisan Pegon. Kerajaan yang keenam merupakan Kerajaan Kedah Tua. Bahasa Sanskrit dan tulisan Pallava digunakan di Kedah Tua. Buktinya adalah penemuan batu-batu bersurat di Sungai Mas dan Cerok Tok Kun pada abad ke-5. Gambar tersebut menunjukkan batu bersurat Cerok Tok Kun di Pulau Pinang. 3.2 Persuratan. Kerajaan yang pertama merupakan Kerajaan Funan. Penemuan batu bersurat terawal di alam Melayu yang bertarikh abad kedua membuktikan kegiatan persuratan masyarakat Kerajaan Funan. Gambar tersebut menunjukkan batu bersurat Funan. Kerajaan yang kedua merupakan Kerajaan Champa. Penemuan batu bersurat tertua bertarikh 192 Masehi di Kautara membuktikan kegiatan persuratan di Champa.
Bukti persuratan yang lain di Champa termasuklah 1. 206 buah batu bersurat dan 2. Bukti dalam bentuk manuskrip sejak abad ke-13. Dalam bentuk manuskrip, karya sastera yang masyhur termasuklah 1. Akayat Inapatra dan 2. Akayat Dewa Mano. Gambar-gambar tersebut menunjukkan gambar Kautara dan gambar Akayat Inapatra dan Akayat Dewa Mano. Kerajaan yang ketiga merupakan Kerajaan Sriwijaya. Penemuan batu bersurat seperti Karang Brahi dan Palas Pasima pada abad ke-7 membuktikan kegiatan persuratan di Sriwijaya. Batu bersurat Karang Brahi dan Palas Pasima memerihalkan pengukuhan kerajaan, terutamanya kepentingan taat setia kepada raja. Gambar-gambar tersebut menunjukkan batu bersurat Karang Brahi dan Palas Pasima. Kerajaan yang seterusnya merupakan Kerajaan Angkor. Penemuan batu bersurat Stok Kotong di barat laut Kemboja yang mengisahkan pemerintahan Jayavarman II membuktikan kegiatan persuratan di Angkor. Inskripsi pada dinding-dinding candi pula menggambarkan aspek keagamaan dan pemerintahan. Gambar-gambar tersebut menunjukkan batu bersurat Stok Kotong dan inskripsi pada dinding Angkor Wat. Kerajaan yang kelima merupakan Kerajaan Majapahit. Penemuan batu bersurat terowulan bertarikh 1358 dalam bahasa Jawa kuno bertulisan Kawi membuktikan kegiatan persuratan di Majapahit. Bukti yang lain yang terdapat di Majapahit termasuklah bentuk manuskrip 1. Nanggala Kertagama, karya termasyhur di Majapahit. Karya tersebut dikarang oleh Prapanca pada tahun 1365. Kedua, Pararaton. Ketiga, Tantu Panggilaran. Gambar-gambar tersebut menunjukkan batu bersurat terowulan dan inskripsi Nagara Kertagama. Kerajaan yang keenam merupakan Kerajaan Kedah Tua. Antara bukti persuratan di Kedah Tua termasuklah penemuan batu bersurat di Bukit Curas dan Bukit Meriam pada abad ke-2. Inskripsi yang ditulis atas pinggan tanah liat, kepingan emas dan kepingan perak. Doa dan amalan dalam agama Buddha merupakan sebahagian besar yang diperihalkan oleh inskripsi di Kedah Tua. Gambar-gambar tersebut menunjukkan gambar Bukit Curas dan gambar inskripsi kepingan emas. 3.3. Seni Bina. Seni bina merupakan suatu seni mereka bentuk sesebuah binaan yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. 1. Kerajaan Funan. Hasil binaan Kerajaan Funan. Kapal besar memuatkan sehingga 700 orang dan 100 tan kargo. Perahu panjang membawa 100 orang penumpang. Sistem pengairan. Fungsinya adalah untuk mengawal limpahan air dan mengalirkan air masin keluar dari tanah pertanian. Candi. Fungsinya adalah rumah ibadat, pusat pendidikan dan pertemuan masyarakat. Candi Go Chai Ti di Okyo merupakan tinggalan masyarakat Funan. Gambar tersebut menunjukkan Candi Go Chai Ti di Okyo. Kerajaan yang kedua merupakan Kerajaan Angkor. Masyarakat Kerajaan Angkor mempunyai seni bina yang berkait rapat dengan kegiatan pertanian. Hasil pembinaan Kerajaan Champa merupakan 1. Bareng berukuran 2x4 km dan dapat menampung 30 juta meter padu air untuk disalurkan ke kawasan padi. 2. Kapal digunakan untuk perdagangan dan peperangan. Pembinaan yang masyhur termasuklah 1. Angkor Wat, dibina oleh Raja Suryavarman II pada abad ke-12. Dibina dengan keluasan 208 hektar. Menara utama di tengah-tengah candi setinggi 65 meter. Kedua, Angkor Thom. Gambar tersebut menunjukkan gambar Angkor Wat. Kerajaan yang ketiga merupakan Kerajaan Champa. Hasil binaan Kerajaan Champa merupakan candi. Candi yang masyhur di Champa termasuklah 1. Kompleks Candi di Lembah Mison, 2. Kompleks Candi di Dong